Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pelajaran pada hari ini. Tajuk hari ini ialah penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah. Kefahaman daripada surah Ghafir ayat 67. Okey. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 53 hingga 57. Okey, baik pelajar. Sebelum tu kita tengok secara ringkas proses kejadian manusia. Okey, proses kejadian manusia bermula daripada pencantuman air mani, sperma dengan ovum daripada perempuan dan akan menjadi segumpal darah. Okey. Dan segumpal darah ni dalam tempoh tertentu dia akan membentuk seketul daging ataupun mudrah. Kemudian daripada seketul daging ni akan membentuk fetus ataupun janin. Okey, yang mana pada peringkat ini telah lengkap organ dan anggota badan. Okey, ini adalah alam rahim. Okey, kita tengok slide yang seterusnya tentang proses kejadian manusia secara lebih teliti. Okey. Yang pertama, Ustazah sebut tadi dia bermula dengan nutfah. Nutfah ni bermaksud percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Okey. Ini gambaran bagi percantuman ataupun persenyawaan benih lelaki dengan wanita. Kemudian dia akan membentuk alaqah ataupun zygot. Zygot ialah segumpal darah yang tergantung di dalam rahim ibu. Dan Allah jadikan rahim ibu ni sebagai tempat yang paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia di alam rahim. Ini adalah alaqah ataupun segumpal darah. Baik, seterusnya proses yang ketiga iaitu dinamakan mudrah ataupun embrio. Dalam bahasa sains, mudrah ialah seketul daging yang lembut. Okey, dan pada tahap mudrah ini permulaan bagi pembentukan otak, saraf tunjang dan pembentukan anggota lain seperti telinga dan mata. Ini adalah mudrah. Belum ada anggota badan yang lain yang lengkap. Kemudian pada peringkat yang keempat, janin ataupun fetus, dan pada peringkat ini pembentukan seluruh anggota telah sempurna dan ulama bersepakat bahawa pada peringkat inilah roh ditiup. Maksudnya roh ditiup setelah sempurnanya pembentukan organ-organ dalam tubuh. Kita tengok tu sudah ada pembentukan organ-organ badan pada peringkat janin. Okey, dan selepas ini lahirlah seorang bayi. Okey. Dan selesailah pembentukan manusia, prosesnya berada di alam rahim. Okey, so bila lahirnya seorang bayi maka bermulalah fasa kehidupan manusia. Okey, kalau tengok bermula daripada bayi, kanak-kanak, remaja, kemudian peringkat dewasa dan usia tua. Okey, sama juga dengan gambar sebelahnya. Ini adalah fasa kehidupan manusia di dunia. Okay, kita tengok secara lebih detail lagi tentang proses ini. Okay, bermula dengan kanak-kanak. Okay, pada usia kanak-kanak ni, anak-anak belajar bercakap, berjalan, bermain, berlari dan sebagainya. Bergaul dengan rakan-rakan dan boleh memberi tindak balas dan respon kepada persekitaran mereka. Okay. Seterusnya, bila dia meningkat kepada usia remaja, maka anak-anak ini mula ditaklifkan oleh Allah. Ditaklifkan maksudnya diberi tanggungjawab dengan apa-apa yang dilakukan ni mesti berpandu kepada aturan syariat. Sebab pada masa usia remaja akhir balik ini, kita akan dipersoalkan tentang amalan kita, tentang dosa pahala kita sendiri. Jadi kita kena pastikan semuanya mesti berlandaskan hukum hakam Allah. Usia remaja. Seterusnya beralih kepada usia dewasa. Yang mana pada tahap ini manusia mencapai kematangan akal, sudah matang, ada yang menerima tanggungjawab yang lebih besar, berkeluarga, ada anak isteri, mencari rezeki,
ada kerjaya. Jadi manusia telah pada peringkat dewasa telah mencapai kematangan untuk meneruskan kehidupan ini dengan lebih tenang, lebih tersusun. Ada 3 tahap daripada peringkat ini. Seterusnya beralih kepada fasa yang keempat, iaitu usia tua, yang mana pada usia ini daya fizikal semakin lemah. Mungkin sudah datang penyakit-penyakit dan dari segi kekurangan keupayaan badan untuk bertindak balas dengan persekitaran. Namun begitu, pengalaman hidup manusia semasa remaja, semasa dewasa itu memberi satu pengajaran yang sangat berharga untuk mengharungi hidup dengan lebih tabah. Dan juga mungkin boleh menjadi pengajaran dan pedoman kepada generasi-generasi yang seterusnya. Nampak fizikal yang kurang upaya. Dan seterusnya pada peringkat yang kelima, kematian ataupun ajal datang. Dan pada peringkat ini kita tidak boleh menangguhkan walaupun sesaat. Kita tidak boleh mengundur, kita tak boleh nak cepatkan. Semua datang dengan izin Allah. Jadi kita mestilah mempersiapkan diri kita semasa kita hidup lagi dengan bekalan yang secukupnya, dengan amal soleh. Semoga dia menjadi saham dan bekalan yang berharga untuk kita menempuh satu alam yang gaib, iaitu alam barzah. Dan kematian ini menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan kita di dunia ni dengan melakukan perkara yang berfaedah dan perkara yang baik, sama ada kepada diri kita, keluarga, persekitaran masyarakat dan juga kepada orang lain. Dan berakhirlah fasa kehidupan manusia. Dan kita ulang kaji sedikit apa yang sudah ceritakan pada slide yang sebelum ini. Bermula dengan penciptaan manusia pertama Nabi Adam daripada sulalah ataupun saripati tanah. Kemudian manusia yang seterusnya didirikan daripada percantuman air mani, lelaki dan wanita yang disebut nutfah. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian peringkat mudghah, seketul daging. Dan seterusnya menjadi janin yang sempurna anggota badan dan ditiupkan roh. Ini peringkat alam rahim. Seterusnya bila manusia tu bayi lahir ke dunia, maka bermulalah fasa kehidupan di dunia. Bermula daripada bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa dan usia tua serta berakhir dengan kematian di alam barzah. Baik. Dengan itu berakhir pengajaran ringkas Ustazah pada hari ini, dan kita tengok apa dia pengajaran ataupun iktibar yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Maha berkuasa mencipta manusia dengan sangat sempurna agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah, panca indera dan sebagainya, supaya kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Dan yang ketiga, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang bersyukur agar kita tidak tergolong dalam orang yang kufur dengan nikmatnya. Jadi sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga mendapat pengajaran daripada pelajaran pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.